Bagi mengikuti laporan dari Melaka, terus saja langsung sama Nur Izzati Muhammad Razi. Silakan. Terima kasih Miza Husni. Penduduk yang tinggal di pesisiran pantai dan sungai di negeri ini menyuarakan kebimbangan dengan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku bulan ini. Tinjauan yang dibuat sekitar pantai dekat Alai mendapati paras air di lokasi berkenaan agak tinggi ketika waktu air pasang tengah hari tadi. Laluan air sekitar Padang Temu juga mencatatkan paras air yang agak tinggi sehingga mencapai ketinggian jambatan. Benteng penahan ombak dilihat telah diletakkan di lokasi ini sebagai persediaan awal. Justeru, penduduk menyatakan kebimbangan dan mengharapkan air pasang besar tidak menjejaskan kawasan mereka. Jadi saya mintalah kepada Jabatan Keselamatan Negara seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, JPS, agar dapat membuat persediaan yang rapi untuk bantuan atau melebarkan parit-parit ataupun sungai-sungai yang ada di kawasan saya inilah, iaitu mendalamkan sungai kan. Itulah saya minta kepada pihak berkuasa lah. Lebih-lebih lagi pihak berkuasa tempatan lah. Yang bimbang juga lah dah cakap-cakap macam ni kan. Risau juga masa tempat lain pun dah ada yang dah kena kan. Habis terpaksa kita kena buat persiapan dah ni sebelum air pasang besar ni kan. Buat persiapan dulu apa-apa yang patut kan, yang penting-penting tu lah. Kita punya sebenarnya kita nakkan kita punya kampung ni dalam keadaan aman kan. Jadi maknanya bila ada masalah kebanjiran apa semua ini yang mengugat dari segi kita punya prestasi kita, kampung kita kan. Aktiviti kita yang terjejas lah. Penduduk yang tinggal di persisiran pantai dan sungai dinasihat untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan berlakunya fenomena air pasang besar dan mengikut arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bekas Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Melaka Jaim dinobatkan Tokoh Mahal Hijrah 1438 Hijrah 2016 Masihi peringkat negeri di Masjid Al-Alami MITC Aikaro. Datuk Ahmad Mustafa, 65 tahun, merupakan anak jati Kampung Tanjung Bidara, Masjid Tanah. Beliau merupakan pesara kerajaan, pernah memegang beberapa jawatan kanan di negeri ini, termasuk Setiausaha Majlis Agama Islam Melaka, pendaftar Kolej Universiti Islam Melaka, pengarah Institut Latihan Islam Malaysia dan pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Cawangan Sabah. Beliau menerima hadiah wang tunai RM10,000, hadiah iringan, plak dan sijil penghargaan yang disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun. Anugerah ini merupakan penghormatan terbesar terutama kaki tangan Jabatan Agama Islam. Dalam masa sama, beliau mengharapkan semua masyarakat Islam bersatu padu dalam meningkatkan perkembangan Islam serta menepis segala anasir negatif, rintangan dan tohmahan. Kita tahu betapa besarnya harapan kepada golongan-golongan muda. Golongan-golongan muda ni, di situlah dia merupakan khazanah agama, khazanah bangsa, khazanah negara. Oleh itu golongan muda harus bersedia kekuatan-kekuatan yang amat diperlukan. Sama ada tadi kita dah dengar banyak ucapan tadi. Kekuatan ilmu, kekuatan kecemerlangan peribadi, kekuatan-kekuatan apa jugalah yang boleh membina ke arah kebaikan. Bapa kepada 7 cahaya mata hasil perkongsian hidup bersama Datin Hamidah Abu Bakar merupakan graduan ijazah Fakulti Pengajian Islam, Usuluddin dan Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada majlis ini, 11 individu turut menerima anugerah mengikut kategori tokoh termasuk Imam Besar Masjid Al-Azim, Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz bagi kategori perkhidmatan awam. Melaka cukup terkenal dengan pelbagai menu makanan tradisionalnya seperti asam pedas dan ikan bakar. Lebih membanggakan apabila satu daripada menu tradisi negeri Hang Tuah ini terpilih untuk mewakili negeri Melaka pada pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia Maha 2016 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Disember depan. Kedai Teh Obeng 50 sen di Batu Berendam terkenal dengan ikan bakar Portugis dipilih untuk membawa menu tersebut pada Maha 2016.
Berbeza dengan ikan bakar biasa, ikan bakar Portugis mempunyai kelainannya yang tersendiri dengan sos istimewanya. Apa yang keistimewaan ikan bakar Portugis ni adalah rempah saja. Iaitu sos yang kita ada sekarang ni, iaitu apabila biasanya ikan bakar dia dibuat dengan menggunakan sos iaitu kicap, tetapi kita sekarang ni kita adunan sos yang istimewa, iaitu masakan sos saja lebih kurang kita ambil masa lebih kurang dalam 5 jam lah untuk menaikkan keistimewaan ikan bakar kita. Bahan-bahan sos ni biasa saja, iaitu kita guna bawang putih, bawang merah, kemudian sos cili, kemudian bahan-bahan bawang putih, bawang merah biasa yang tu je lah. Yang tu je. Bagi memenuhi keperluan pada Maha 2016, lebih 1,000 ikan perlu disediakan. Pengunjung yang ditemui mengakui menu ikan bakar Portugis ini mempunyai tarikan tersendiri. Bukan sahaja keenakan sosnya, malah cara memasaknya yang menggunakan kertas aluminium foil turut menarik perhatian pengunjung. Saya baru rasa ikan bakar ni memang sedap lah. Lain pada yang lain di kedai biasalah di Melaka. Memang best lah. Biasa makan ikan bakar dekat kedai yang dekat sekitar Melaka ni, dia bila buat sambal dia dalam dia kering kan, tapi dibasah lah. Lain sebab dia ada rasa asam limau dia, apa semua dia terasa lah. Biasa makan kering aja, tak ada yang bersambal. Ni dapat rasa lah, lain sikit. Dia rasa dia semua rasa ada, manis, masin, maksudnya macam rasa Thai lah. Macam masakan Thai lah. Dengan haruman daun kunyit dia pun memang menyelerakan lah. Ikan dia pun lembut, fresh. Memang sedap lah. Menu lain yang turut popular di restoran ini ialah gulai kawah, nasi dagang, kerabu dan laksam. Selain harga minuman, teh o ais rendah 50 sen segelas yang menarik pengunjung. Kedai ikan bakar Portugis terletak berhampiran stesen minyak Petronas Batu Berendam dan memulakan operasi dari 11 pagi. Setakat ini sahaja laporan dari Melaka. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Miza Husni untuk laporan lain N5.